Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Saya Nur Sulaiman akan bertindak sebagai host dan moderator pada program Bual Bicara hari ini, hari Sabtu 2 Oktober 2021. Untuk makluman semua, program Bual Bicara Tanah Air ini adalah inisiatif daripada pejuang muda yang mana di sinilah platform untuk kita membincangkan isu-isu yang menjadi permasalahan dan untuk kita mendapatkan jawapan daripada soalan-soalan yang dibangkitkan. Jadi kerana itu tajuk yang kita bawa pada hari ini adalah satu tajuk yang mungkin akan sentiasa berlegar di kalangan masyarakat dan untuk kita memahami tentang apakah realiti sebenarnya. Dan bersama saya pada pagi ini adalah seorang pensyarah yang tidak asing lagi, iaitu Profesor Madya Dr. Rozaimi Ramli, Ketua Jabatan di Jabatan Pengajian Islam di Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dalam program ini, dan kita faham di sebalik kesibukan jadual Doktor yang padat, dan kita pun apa orang kata cubalah juga untuk kalau boleh nak dapatkan pandangan dan juga supaya kita di dalam Bual Bicara Tanah Air ini kita tidak mahu dilihat sebagai program yang melihat dari satu sudut saja, tapi kita nak melihat daripada sudut yang mungkin tidak bersetuju dengan kita, ataupun mungkin yang bersetuju dengan kita. Jadi kita nak supaya Bual Bicara ini adalah satu platform yang adil untuk kita mendengar hujah-hujah dan juga pandangan daripada pihak-pihak yang kita jemput. Jadi insyaAllah untuk tajuk pada hari ini kita memilih satu tajuk yang berkaitan tentang ketika politik itu disaluti agama. Dia ada bunyi-bunyi macam novel sikit. Tapi kita bukan nak cerita tentang novel lah, tapi kita nak cerita tentang ilmu di sebalik tentang apa yang kita nak bawa pada hari ini. Kerana kita melihat pada hari ini, realiti semasa dalam masyarakat kita melihat banyaknya apa orang kata percanggahan di kalangan masyarakat yang melihat ada agama yang ialah agama ni satu agama yang syumul, Islam agama yang syumul, tetapi adakah politik itu bagaimana supaya kita boleh melihat dari sudut konteks sudut pandang daripada seorang agamawan, iaitu Dr. Rozaimi. Dan tanpa membuang masa, saya nak ajukan terus soalan kepada Dr. Rozaimi pada pagi ini sebagai soalan yang pertama, tentang apa hubungan di antara politik dengan agama. Kerana ada yang berpandangan bahawa politik ini adalah satu cabang daripada agama. Maka sudah tentu kita tidak boleh pisahkan, kerana agama ni dia meliputi semua. Jadi politik satu juzuk daripada agama, jadi tak boleh dipisahkan. Dan ada juga yang berpandangan bahawa disebabkan politik itu sebahagian daripada agama, jadi agama tak sepatutnya diperalatkan oleh politik. Jadi nampak macam politik pula yang mendominasi agama tu. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara itu, bagaimana agama ni melihat politik sebenarnya? Pandangan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Nur Sulaiman. Pertamanya saya nak ucap terima kasih banyak kerana sudi menjemput saya, manusia kontroversi. Kan? Biasanya ahli-ahli politik tak mau dengan saya sebab dia anggap macam panggil Rozaimi ni susah sikit, nanti kena kecam. Tapi alhamdulillah setakat ni dua parti politik memanggil saya, iaitu Pejuang Muda dan sebelum ni Bersatu. Bersatu pun ada panggil untuk bincang isu COVID dengan Dr. Sakinah. Saya ingat dalam 2 bulan lepas ataupun sebulan setengah yang lepas. So ini kali kedua lah program saya bersama dengan parti politik ni. Bagi saya merupakan salah satu penghormatan lah bagi kami ahli politik pula, bagi kami ahli akademik, yang mana biasanya ahli akademik ni bercakap, orang kata
Orang kata banyak berteori daripada berpraktikal. Tetapi sebenarnya sebelum nak jadikan sesuatu perkara itu praktikal, kita kena berteori dulu. Ya, Nabi SAW ketika mana berada di Mekah, Nabi SAW memberikan pelbagai wawasan kepada para sahabat. Antaranya ketika mana Nabi SAW menyebutkan kepada Khabbab bin Al-Arat, yang mana Nabi kata, wallahi la yutimmanna Allah hadzal amr hatta yasir rakib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Demi Allah, Allah pastinya akan menyempurnakan urusan ini sehingga kan orang-orang yang berjalan bermusafir daripada Sana'a ke Hadramaut tidak takut melainkan takut kepada Allah dan takut kepada serigala kalau dia membawa kambing. Jadi ini merupakan salah satu daripada cabang ahli politik untuk mengambil idea, iaitu sebahagian daripada pemikir perlu memberikan idea cuba untuk kita melihat adakah dia workable, boleh dilaksanakan ataupun tidak. Tapi pastinya semua tindakan-tindakan bermula daripada idea. Semua tindakan-tindakan bermula daripada angan-angan. Sebab itu sebahagian daripada pengkaji mengatakan Nabi SAW merupakan di antara manusia yang mempunyai orang kata apa, impian yang besar, dream big, kan? Sehingga Nabi SAW dalam riwayat, kalau kita baca dalam riwayat sirah, Nabi pernah menjanjikan kepada Suraqah untuk memberikan Suraqah itu perhiasan Maharaja Parsi, kan? Walaupun pada ketika itu Nabi SAW lari itu sebagai orang yang orang kata apa, macam kita kata tak dapat sokongan pun di Mekah pada masa itu. Nabi SAW lari daripada Mekah pergi ke Madinah sebagai penghijrah dalam keadaan sokongan tidak begitu ramai tapi impiannya besar. Jadi saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada pejuang muda kerana sanggup orang kata apa, mengambil cabaran untuk kita berbicara pada pagi ini. Baik. Bincang tentang isu kita iaitu siasah ataupun kita kata politik dan agama. Saya katakan begini, politik merupakan salah satu daruriyat ataupun kita kata kemestian yang perlu ada. Bukan hanya pada manusia, kalau kita tengok pada binatang pun mereka ada politik mereka sendiri, kan? Kalau kita tengok sekumpulan orang kata apa, semut, dia ada dia punya orang kata apa, pimpinan dia ada yang bekerja, kan? Lebah pun sama. Maka politik merupakan salah satu daripada kemestian yang ada selagi mana manusia tu hidup ataupun selagi mana makhluk tu hidup. Tak kiralah dia manusia ke, dia haiwan ke, ada politik untuk dia. Jadi apabila Islam itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Azza wa Jal meletakkan asas-asas yang kita panggil sebagai prinsip-prinsip dalam melaksanakan ataupun dalam nak meletakkan sesuatu yang dipanggil sebagai politik kepada manusia, kerana manusia tidak mampu hidup tanpa adanya politik. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan, man kharaja anil jamaah qaida shibrin famata mata mitatan jahiliyah. Kama qala, Nabi kata sesiapa yang keluar daripada ketaatan kepada jamaah, sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia keluar daripada ketaatan kepada jamaah. Walaupun sebahagian daripada manusia ada yang menterjemahkan jemaah itu sebagai jemaah mereka, tetapi pandangan yang tepat ialah jamaah itu sekumpulan manusia yang diketuai oleh imam, sekumpulan manusia yang diketuai oleh pemimpin. Maksudnya kalau dia ni keluar daripada ketaatan kepada pemimpin yang menguasai politik pada zaman dia hidup, maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliah. Bila kita tengok dalam syarah kepada hadis ni, ya, mereka mengatakan, ulama mengatakan bahawasanya mati jahiliah itu bukan bermaksud mati kafir. Mati jahiliah bukan bermaksud mati dia kafir, maksudnya dia akan berada dalam neraka selama-lamanya, tidak. Tetapi mati jahiliah maksudnya dia mati seolah-olah dia hidup di zaman jahiliah yang tidak ada satu sistem pemerintahan yang teratur yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bila kalau tanya saya, apa hubungan di antara politik dan Islam? Saya boleh katakan begini, ya. Yang pertama sekali, Islam meletakkan politik sebagai salah satu daripada kemestian yang mesti ada. Ya, sehingga kan ulama-ulama yang berkaitan dengan politik,
ulama-ulama Islam mereka menulis tentang politik. Umpamanya kita ada Al-Marwardi dalam penulisan dia Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kita ada Ibn Taymiyah yang menulis tentang As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Jadi penulisan-penulisan ini memberikan gambaran penting kepada kita bahawasanya politik perlu ada dalam Islam untuk kita katakan beberapa hukum hakam itu dapat dilaksanakan. Kerana di sana ada beberapa perkara yang tak dapat untuk dilaksanakan melainkan mesti ada politik yang stabil dalam sebuah negara. Saya bagi contoh, umpamanya Islam ada undang-undang. Kita ada undang-undang hudud, kita ada undang-undang qisas, kan? Yang mana yang ni tak dapat untuk dilaksanakan melainkan adanya ulil amri. Mesti ada pemerintah untuk melaksanakan hukum hakam Islam. Kemudian kita ada hukum yang berkaitan dengan zakat. Zakat, pemerintah perlu lantik amil. Seperti mana Nabi SAW melantik beberapa amil untuk pergi kutip zakat tanaman dan ternakan daripada rakyat-rakyat Madinah yang ada pada ketika itu. Begitu juga jihad. Jihad mesti ada bersama dengan imam. Maka sebab itulah Nabi SAW keluar daripada Mekah pergi ke Madinah untuk melaksanakan ataupun kita kata untuk menegakkan satu perkara yang dipanggil sebagai politik Islam, kekuasaan Islam, kerana di Mekah pada masa itu tidak dibenarkan. Tidak ada ruang untuk Nabi SAW menyebutkan ataupun melaksanakan hukum hakam Islam di sana ataupun untuk menegakkan Islam di sana. Jadi oleh kerana itu Ibn Taymiyah menyebutkan, Ibn Taymiyah dalam kitab dia kata, yajibu an yu'raf anna wilayata amrin nas min a'zami wajibatid din bal la qiyama lid-din wala lid-dunya illa biha. Ini satu statement yang bagi saya macam agak sedikit berani, walaupun orang kata apa? Walaupun orang kata agama itu menjadi asas kepada politik, agama itu menjadi rujukan kepada politik, tapi Ibn Taymiyah menyebutkan di sana ada satu ruang yang kita kena terima juga, iaitu kata Ibn Taymiyah, wajib untuk diketahui bahawasanya wilayata amrin nas, menguruskan urusan manusia, min a'zami wajibatid din, termasuk dalam perkara yang paling agung dalam senarai kewajipan-kewajipan agama. Bal, kata dia, ini satu kontroversi lah, statement yang berani lah bagi saya. Dia kata, bal la qiyama lid-din wala lid-dunya illa biha. Bahkan tidak terbangunnya agama dan tidak terbangunnya dunia melainkan dengan politik. Maksudnya, kalau kita nak tengok kan, Ibn Taymiyah kata, betul, politik adalah salah satu daripada kewajipan agama, dengan makna agama menjadi asas kepada politik, tetapi bila agama itu telah menjadi asas kepada politik, maka politik tugas dia adalah menjaga agama dan menjaga dunia bagi rakyat yang duduk di bawah sesebuah negara. Itulah lebih kurang kalau nak kata apa itu orang kata hubungan politik dengan agama. Agama menjadi asas kepada politik, tetapi politik apabila setelah ia tertegak, tugas politik adalah untuk menjaga agama, menjaga kepentingan agama dan juga menjaga kepentingan dunia bagi sebuah rakyat. Wallahu a'lam. Okey, Doktor. Okey, kalau itu kesimpulannya, kita faham bahawa iaitu agama, politik memerlukan agama. Jadi dalam banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh sebahagian orang dalam melakukan islah, dalam melakukan memperbaiki urusan manusia ini, dia akan ada elemen-elemen iaitu untuk kita menjaga agama itulah, konsep menjaga agama itu. Cuma dalam masyarakat kita sekarang ni, kalau Dr. perasan, kita ada satu terma yang digunakan oleh masyarakat iaitu penunggang agama. Jadi penunggang agama ni kontroversi lah dia punya istilah tu kan. Jadi sebenarnya daripada mana munculnya istilah penunggang agama itu, dan macam mana kita nak membezakan tindakan itu adalah tindakan tunggang agama ataupun tindakan islah politik. Sebab contoh kalau satu orang dia
dia mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Kemudian dia bagi dalil-dalil untuk melakukan kebaikan. Dan kemudian dia bila ada nampak kezaliman, salah guna kuasa contohnya, dia mengeluarkan dalil yang bahawa Islam melarang salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Adakah itu nanti orang kata, tengok ustaz ni tunggal agama lah keluar dalil. Sedangkan kita nak bawa orang untuk faham, iaitu kita nak tarik tadi itulah, ya, politik dia mesti dipandukan oleh agama. Jadi komen doktor. Baik. Bila kita berbicara tentang isu penunggang agama, saya ingat penunggang agama ni netizen lah yang mula pakai. Kalau tak silap saya, antara yang awal lah, kalau tak silap saya, Mat Lutfi, kalau tak silap, yang sebut benda ni, penunggang agama ni. Tapi akhirnya dia menjadi satu istilah. Tapi bagi saya lah, tak semua manusia yang bercakap tentang isu agama dipanggil sebagai penunggang agama. Yang mana penunggang agama ni adalah satu istilah menunggang agama, ataupun kita kata mempergunakan agama untuk mewajarkan tindakan yang tak kena. Kita semua tahu agama ni satu benda yang superior. Agama ni satu benda yang tinggi. Setiap orang memerlukan agama untuk menjadi panduan dia. Maka agama perlu menjadi panduan. Bukan agama itu yang dipandu untuk ditundukkan bagi memenuhi kehendak kita. Jadi kalau kita tengok di dalam sejarah kita, di dalam sejarah manusia ni, ada beberapa manusia yang memang Allah Subhanahu Wa Taala mengencam mereka di atas dasar agama. Sebagai contoh, golongan Yahudi, Allah Subhanahu Wa Taala mengecam mereka disebabkan oleh kerana mereka telah mempergunakan alasan-alasan agama untuk memuaskan nafsu mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mengecam mereka kerana mereka telah kita kata apa, mengubah agama semata-mata untuk mendapatkan kepentingan dunia. Allah Subhanahu Wa Taala mengecam mereka. Walaupun mereka mengatakan ini adalah agama, walaupun mereka cuba untuk berpegang dengan ajaran yang begitu ketat, tetapi ajaran itu sebenarnya bukan datang daripada agama yang Allah Ta'ala syariatkan. Sebaliknya datang daripada tangan mereka sendiri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Celakalah bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini adalah daripada Allah, supaya mereka dapat membelinya dengan harga yang murah. Celakalah mereka bagi apa yang mereka tulis, dan celakalah mereka dengan apa yang mereka usahakan. Jadi orang kata apa, istilah kecaman terhadap orang-orang yang mempergunakan agama untuk mendapatkan keuntungan dunia adalah suatu perkara yang telah dilakukan oleh ahli kitab. Dan sebahagian daripada mereka ghulu. Benda ni Nabi SAW sendiri menyebutkan, iyyakum wal ghulu fid din, hati-hati kamu, jangan kamu melampau dalam beragama. Dan kita kena tahu dalam sejarah Islam ni, selain daripada golongan ahli kitab, kita juga ada golongan pemalsu hadis. Di zaman silam ada golongan pemalsu hadis yang mempergunakan agama untuk mendapatkan keuntungan dunia. Sebagai contoh saya berikan Riyaz bin Ibrahim, antara tokoh besar agama di zaman kerajaan Bani Abbasiyah, aku tak silap, di zaman Khalifah Al-Mahdi. Dia menjadi satu orang tokoh agama yang rapat dengan pemimpin pada masa itu. Sehingga kan bila dia masuk berjumpa dengan Khalifah Al-Mahdi pada masa itu, dia tengok Khalifah tengah main burung merpati. So dia pun bacakan hadis palsu hanya semata-mata kerana nak mengampu. Nak please raja tu. Nak please pemerintah. Okay. Kan? Sehingga dia kata apa? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata la sabqa illa fi khuffin aw illa fi naslin aw khuffin aw hafirin aw janahin. Ditambah perkataan janah. Dia kata tidak, Nabi kata tidak ada perlombaan melainkan pada lumba kuda, lumba unta dan memanah, dan juga pada main burung. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan kedudukan yang tinggi. Oh, pemerintah akan suka dia. Oh, ni baguslah. Apa je aku buat ada je dalil.
Apa je aku buat, kau akan bagi dalil. Sedangkan itu adalah dalil-dalil rekaan. Dan yang ketiga, kita ada dalam sejarah Islam yang kita panggil sebagai golongan Syiah. Golongan Syiah terkenal. Imam Syafi'i pun kata, aku tidak pernah menjumpai ahli bid'ah yang lebih kuat berbohong dalam hadis melainkan adalah golongan Syiah. Apabila mereka nakkan sesuatu, mereka akan reka hadis. Ini bukan kata Syiah saja. Termasuk juga Nuh bin Abi Maryam, termasuk juga Maisarah bin Abdul Rabbih. Mereka ini bila nak buat sesuatu, mereka akan gunakan agama, mereka akan reka hadis semata-mata untuk mendapatkan sokongan manusia. Kita semua tahu kan, bila guna agama ni, bila guna agama, orang akan jadi macam tunduk kan. Ustaz kata orang akan tunduk kalau benda tu benda percuma. Kadang-kadang benda yang mahal, air mineral umpamanya, kalau air mineral biasa RM1, tapi sebab dari jampi jadi RM10. Orang beli sebab orang menganggap benda tu suci. Sedangkan benda tu kadang-kadang tak betul pun kan. Jadi agama telah menjadi satu alat bagi sebahagian orang yang tidak bertanggungjawab semata-mata untuk mendapatkan sokongan. Jadi kalau nak tanya saya kan, macam mana kita nak tahu ni penunggang agama ke ataupun dia ditunggang oleh agama? Penunggang agama ialah apa saja tindakan dia. Apa saja tindakan dia, salah atau betul, dia akan cari dalil agama untuk mewajarkan. Maksudnya, seseorang yang menjadi ahli politik, dia kena nilai, aku buat benda ni kerana agama suruh ataupun aku nak suruh agama sokong aku. Maksudnya sebelum bertindak dia macam tulis tesis lah kan. Okey. Sulaiman ni dia dah ada master, dia tahulah dia pernah tulis tesis. Dalam menulis tesis lah kan. Dalam dunia akademik, kita tak boleh ada kita panggil apa? Pre-conclusion. Kita tak boleh ada orang kata apa kesimpulan awal, tak boleh. Kita kena bentangkan dalil, kita kena bentangkan data-data yang ada, kita analyse, lepas tu baru kita buat keputusan. Kita tak boleh ada satu keputusan awal dan kita memilih-milih data untuk mewajarkan pilihan kita yang awal. Maksudnya bila ada satu benda kita nak kaji, kita kena datangkan data-data yang ada, daripada situ kita analyse baru kita buat keputusan. Orang kata apa? Objektif dalam kajian kan. Jadi orang politik pun kena buat macam tu lah. Sebelum bertindak, datangkan dalil-dalil agama, tengok apa kesimpulan yang agama suruh, lepas tu baru bertindak. Sebahagian daripada kita tak. Kadang-kadang kita dah bertindak dulu. Lepas tu baru kita cari dalil nak mewajarkan kita. Bahkan kadang-kadang apa yang kita buat bercanggah dengan tindakan kita sebelum ni. Yang tu pun kita kata agama suruh, yang ni pun kata agama suruh, padahal dua-duanya bercanggah dan tak boleh duduk sekali. Dan kita tak pernah pun mengatakan tindakan kita yang dulu tu tersilap. Ini satu kita kata petanda yang jelas yang menunjukkan bahawasanya golongan ini telah menunggang agama, telah menjadikan agama sebagai tunggangan mereka. Di mana saja mereka pergi, agama akan backup mereka. Sedangkan benda tu bercanggah dengan tindakan mereka dulu. Kan? Menundukkan dalil agama ni merupakan satu perkara yang sangat-sangat tidak wajar untuk dilakukan. Jadi tugas kita buat apa? Tugas kita kena nyatakanlah. Kalau yang dulu salah, kena bagi tahulah yang dulu salah. Kan Umar bin Khattab umpamanya, ada je tindakan-tindakan dia yang berubah. Tapi dia bagi tahulah. Kan dia bagi tahulah yang dulu tu sebelum kita mengetahui dalil umpamanya. Ataupun yang dulu tu sebelum kita orang kata apa? Sampai kepada kita hadis setelah diberitahu oleh sahabat ni umpamanya. Tapi ada sebahagian daripada ahli politik kita pada zaman ni, apa saja yang dia buat disalut dengan agama, walaupun tindakan dia yang sekarang ni bercanggah dengan yang dulu. Tak boleh duduk sekali pun. Tapi disalut atas nama agama. Ni agama, ni agama, ni agama. Kan? Dulu umpamanya sokong bangsa Asabiah. Tapi sekarang ni sokong bangsa jadi agama. Kita pun pening lah sekarang ni kan. Tak pernah tarik pun. Sentiasa betul. Tapi kita kata tak boleh duduk sekali ni. Tapi orang-orang yang tak berfikir kan, seperti mana istilah yang orang biasa sebut lah, orang-orang yang telah memajak otaknya kepada pimpinan politiknya, dia tak akan fikir, dia akan percaya je. Tapi orang yang mahu berfikir, dia akan fikir, pelik ni, kenapa yang dulu boleh, yang sekarang tak boleh? Kenapa yang dulu tak boleh, yang sekarang boleh? Sedangkan isu adalah isu yang sama. Tindakan berbeza, tetapi bercanggah kedua-duanya, dua-dua disalut atas nama agama, tak ada bagi tahu pun yang mana betul, yang mana salah di antara dua tindakan yang bercanggah itu. Sedangkan ia datang daripada puak yang sama. Ini benda yang kita kata clearly sebahagian daripada proses
menunggang agama untuk kepentingan politik. Baik, Doktor, kalau kita lihat daripada situ, maksudnya dia ada satu kumpulan yang mana yang tadi itulah yang dia memanjat otak dia. Maksud dia apa sahaja orang yang bagi dalil dia akan terima, dia akan telan bulat-bulat. Ada satu lagi pihak yang dia akan mengkaji, dia akan tengok dulu dan kemudian dia akan menilai. Ada satu lagi pihak yang mana dia disebabkan pada awalnya dulu mungkin ialah bila sebelum ni bila orang bagi dalil dia dengar dan kemudian bila dia tengok kemudian bercanggah orang ni cakap selepas dah beberapa ketika, jadi akhirnya dia fed up. Bila dia fed up, ini kumpulan yang ketiga lah, maksudnya dia apa sahaja yang selepas daripada itu walaupun orang lain, bukan orang yang sama, orang yang mungkin dia ikhlas datang betul nak buat pembaharuan, nak buat islah dan sebagainya, pun terus dia chop, ni geng penunggang agama. Asal kita sebut ada keluar dalil Al-Quran dengan hadis daripada mulut kita, ni geng penunggang agama. Jadi macam mana, soalan tambahan lah, macam mana kita nak selesaikan supaya masyarakat ni boleh faham yang maksudnya ada orang yang betul memang tunggang agama dan ada orang yang datang untuk bawa islah ni. Mungkin 1 minit untuk Doktor ulas sikit tentang ni. Okey. Kita katakan begini ya. Dalam agama ni ada benda yang dipanggil sebagai prinsip yang tidak berubah, ada benda yang dipanggil sebagai mutaghayyirat. Dalam istilah bahasa Arab kita panggil ats-tsawabit wal mutaghayyirat. Benda yang tetap, yang tidak berubah, dan benda yang boleh berubah mengikut keadaan semasa. Jadi kita sebagai rakyat kita kena nilai berdasarkan kepada hujah dan alasan mana-mana ahli politik. Ahli politik kita kata kebanyakannya, terutamanya yang Muslim sekarang ini, akan menggunakan agama, akan menggunakan ataupun akan menyebutkan dalil agama atas setiap tindakan mereka. Jadi kita sebagai rakyat, kita kena nilai lah. Sebelum kita nak kata mereka ini penunggang agama, kita kena hati-hati juga. Kerana menuduh orang lain sebagai penunggang agama sedangkan mereka menggunakan dalil di tempat yang betul, ini juga merupakan satu kesalahan. Kita benci orang tunggang agama. Kita tak suka orang tunggang agama tundukkan dalil-dalil syarak untuk kepentingan politik dia. Kita jangan buat benda yang sama, iaitu kita menuduh orang lain sebagai penunggang agama tanpa bukti yang sah. Maka kita pun telah menggunakan agama untuk menzalimi orang lain. Jadi bagi saya, kalau kita nampak sesuatu keadaan ataupun sesuatu fenomena, orang tu pun guna dalil agama, orang ni pun guna dalil agama, kita kena tengok adakah benda ni thawabit ataupun mutaghayyirat. Kalau dia melanggar benda yang thawabit, melanggar benda yang tetap yang tidak boleh berubah, yang ni kita kena lawan sungguh-sungguh lah. Tapi kalaulah kata kita berbeza dengan dia dari sudut perkara yang ijtihadi, mutaghayyirat, kita kena layan dia kita kena layan dia sebagai isu mutaghayyirat. Cuma kita kena nilai lah alasan dia tu. Adakah alasan dia tu tepat ataupun tidak? Kalau alasan dia tepat, maka kita kena raikan lah. Kerana kita kata ini isu ijtihad, saya berbeza sikit, ijtihad dia tak betul, ijtihad dia tak tepat umpamanya. Kan? Seperti mana perbezaan pernah berlaku di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin pun, kan? Abu Bakar dan Umar dalam isu memerangi golongan yang tidak mahu membayar zakat. Umar pada mulanya tidak bersetuju dengan Abu Bakar. Mereka berhujah, masing-masing berhujah, kan? Tapi kalaulah kata memang alasan tu tak dapat diterima, kan? Alasan tu tak dapat diterima, maka kita kata clear lah sebagai penunggang agama. Ataupun kita kata pandangan yang dia keluarkan tu betul-betul bercanggah dengan apa yang dia buat sebelum ni. Sedangkan sebelum ni juga dia backup dia punya tindakan dengan agama juga. Yang ni pun dia backup dengan agama juga. Tapi dia tak sebut pun yang dulu dia salah. Dua-dua dia betul, sedangkan tak mungkin dua-dua betul, kan? Maka kita kata ini proses tunggang agama yang kita kena bantah lah, yang kita kena cegah. Mungkin sebahagian daripada orang dia kata kat saya, kan, dia kata, "Ustaz, apa ni kenapa asyik nak asyik nak sebut pasal isu politik je, kalau berani turunlah ke lapangan." Saya kata beginilah, tak semua orang perlu untuk menjadi ahli politik, tapi semua orang adalah rakyat yang perlu ambil tahu tentang politik. Awak dibayar, awak ahli politik, awak dibayar oleh rakyat untuk menjadi ahli politik yang terbaik, kan? Dengan pelbagai kemudahan, jadi ahli parlimen dengan pelbagai allowance. Jadi bila rakyat bersuara,
dengarlah suara rakyat. Bukan bila Hmm. rakyat bersuara, rakyat minta penjelasan, tiba-tiba suruh jadi ahli politik. Kalau macam tu Hmm. awak nak kritik ahli akademik, kena jadi pensyarah dulu lah, letak jawatan sebagai ahli parlimen. Jadi saya ingat ini semua orang kata apa, benda yang salah satu suara yang orang kata apa, suara cadangan-cadangan untuk menuntut suara rakyat untuk berfikir dalam isu politik dengan adil. Setiap daripada kita bayar cukai. Masa bayar cukai dia tak tanya pun awak ahli politik ke tidak. Maka kita berhak untuk mendapat penjelasan, berhak untuk menyuarakan pandangan. Kita negara demokrasi. Wallahu a'lam. Okey. Ada satu soalan daripada saudara Syazlan Suko, iaitu belajar agama bagi banyak sikit, imam besar banyak yang kritik pemimpin termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai ramai yang masuk penjara, tak ada pula imam-imam ni masuk bidang politik. Okey. Jadi sebenarnya ni soalan ni lebih kurang dengan soalan yang saya nak tanya selepas daripada ni sebenarnya, iaitu soalan yang ketiga, iaitu berkenaan tentang kenapa para imam empat mazhab yang besar lah kan, mereka ni kebanyakan dan juga adalah tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang lain yang kita terkenal, mereka ni tak masuk dalam politik secara langsung. Contoh macam kita sebut Imam Syafi'i, dia pernah dilantik, ditawarkan untuk jadi qadhi dan juga gubernur, tetapi dia menolak untuk berada dalam pentadbiran politik. Dan juga macam mana kita nak faham bahawa adakah tindakan itu dia memberi mesej yang mana politik ni kotor dan tidak perlu untuk kita terlibat dengan politik. Macam mana tu, Doktor? Silakan. Okey. Soalan tu bagus tapi dia agak sedikit macam nampak emosi sikit kan. Belajar agama bagi banyak sikit tu baguslah tu saranan tu kan, bagi belajar agama bagi banyak sikit. Tapi kalau kita belajar agama banyak kita akan nampak bukan saja Imam Ahmad tu sebagai tokoh agama, ramai lagi orang lain sebagai tokoh agama. Saya nak kata begini selain daripada Imam Ahmad kita ada ramai lagi tokoh-tokoh yang lain yang terlibat dalam politik, yang terlibat dengan jawatan. Antaranya adalah Abu Yusuf, anak murid kanan kepada Abu Hanifah. Dia merupakan qadhi. Dia merupakan hakim di zaman dia. Kan? Qadhi Qudah lagi, ketua hakim lagi pada zaman dia. Kemudian kita ada Ibn Hibban. Ibn Hibban merupakan qadhi juga. Dilantik sebagai qadhi. Kemudian kita ada guru kepada Imam Nasa'i di Mesir. Saya lupa nama dia. Imam Nasa'i sampai ada perbezaan pandangan dengan dia, sampai Imam Nasa'i terpaksa menghadiri kuliah dia secara orang kata apa? Kuliah dia secara sembunyi. Sebab apa? Sebab Imam Nasa'i ada sikit tak setuju dengan dia disebabkan isu-isu politik ni lah, isu-isu memegang jawatan ni. Jadi Imam Nasa'i tak mampu untuk hadir secara berdepan. Imam Nasa'i terpaksa menyuruh untuk orang kata apa, untuk menghadiri majlis hadis guru dia. Kerana guru dia tak suka Imam Nasa'i, ada orang kata apa, ada perbalahan sikitlah pada masa tu. Imam Nasa'i sampai dalam kitab Sunan dia siap sebut lagi, kalau dia dengar hadis tu, dia tak bagi tahu dia dengar secara langsung. Dia kata quri'a alaihi wa qira'atan alaihi wa ana asma'. Dibaca pada dia dan aku mendengar. Maksudnya aku mendengar. Maksudnya Imam Nasa'i dengar tu dalam keadaan tok guru dia tak menyedari. Al-Harith bin Miskin, itu nama guru dia. Al-Harith bin Miskin. Maksudnya perbezaan itu berlaku di antara ulama yang masuk dalam bidang politik dan ulama yang tak masuk dalam bidang politik. Maksudnya kalau kita baca dalil agama ataupun kita baca sejarah agama itu mendalam sikit, kita akan dapati di sana ada dua pandangan, ada dua pendirian para ulama ni. Ada yang tak mau terlibat dengan politik, betul. Imam Abu Hanifah tak mau, Imam Syafi'i pun tak mau, Imam Malik pun kan menolak kan bila orang nak gunakan kitab dia Muwatta sebagai rujukan asas dalam agama, tak mau. Tapi ada ulama yang mahu. Abu Yusuf umpamanya mahu, seperti yang saya sebut. Ibn Hibban mahu. Haris bin Miskin menjadi qadhi di sana. Kemudian kalau kita pergi awal sikit, sebelum daripada zaman imam-imam yang empat ni, sebelum pada zaman-zaman imam-imam mazhab ni, kita pergi awal sikit, kita akan dapati Al-Imam Zuhri umpamanya di antara pemimpin, di antara tokoh-tokoh agama yang rapat dengan orang-orang politik. Walaupun ada sebahagian daripada ahli agama yang mengecam tindakan Zuhri kerana baik dengan orang-orang politik, tapi saya katakan baik dengan orang politik ni pun dengan memegang prinsip, tapi ada juga kebaikannya, kan? Kita tengok Imam Ahmad umpamanya diseksa kan, Imam Ahmad dihukum. Kenapa?
kerana ada orang-orang agama yang rapat dengan pemerintah menggunakan kedudukan mereka untuk menyesatkan pemerintah sehingga berpegang dengan mazhab Mu'tazilah. Kan? Sehingga berpegang dengan mazhab Mu'tazilah. Tapi cuba bayangkan kalau ada ahli politik yang ikhlas, yang memberikan nasihat yang baik kepada pemimpin, maka pada ketika itu, pemimpin akan dapat nasihat yang baik seperti mana Az-Zuhri memberikan nasihat kepada Khalifah Bani Umayyah pada ketika itu. Az-Zuhri memberikan panduan kepada Khalifah Bani Umayyah pada ketika itu. Ini yang Nabi SAW sebutkan, bahawasanya pemimpin ini perlu ada bitanatul khair. Dalam hadis disebutkan bitanatul khair wa bitanatus su. Apa itu bitanatul khair? Kan? Bitanatul khair iaitu yang menunjukkan pemimpin kepada perkara yang baik, wa tahudduhu alaih, dan menggesa pemimpin untuk buat benda yang baik. Jadi tak mungkin seseorang dapat memberikan nasihat yang berkesan melainkan setelah dia mendapat kedudukan di sisi pemimpin. Jadi mungkin ada di kalangan para ulama yang menganggap kalau saya rapat dengan pemimpin, nasihat saya lebih didengari. Kalau saya mendapat jawatan dalam politik, maka saya banyak buat perubahan. Tetapi ada juga orang yang tak setuju. Dia kata politik ini, orang kata apa? Politik ini akan menjadikan saya lupa diri, akan menjadikan saya tunggal. Ada. So dua-dua pendirian ini ada dalam syarak. Jadi kita nak pilih yang mana, kita kena lihat kepada kekuatan diri kita. Kalau kita join politik menyebabkan kita tunggang agama, kita join politik menyebabkan kita makin korup, maka kita jauhkan diri daripada politik. Tapi kalau kita rasa kita mampu untuk buat perubahan, seperti mana Umar bin Abdul Aziz, seorang yang alim, seorang yang pandai, seorang yang saleh, buat perubahan banyak dalam politik. Kan? Buat perubahan banyak dalam politik. Maka kita katakan tak salah untuk orang yang ada ilmu agama join politik. Tetapi pastikan politik memandu dia. Dan apabila dia mendapat jawatan dalam politik, dia menggunakan jawatan politik itu bukan untuk mendapatkan keuntungan peribadi dia, tetapi untuk mendapatkan ruang supaya agama itu dapat dipelihara, agama itu dapat dijaga. Kita pergi lebih awal daripada tu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Nabi sendiri pun terlibat dalam politik. Maka sebab itu saya kata, para ulama, para ilmuwan tak salah untuk join politik, tak salah. Bahkan kalau dia join politik dalam keadaan politik itu dipenuhi dengan orang-orang yang tak bagus, dipenuhi dengan orang-orang yang korup, salah satu daripada usaha dia. Mungkin fardu kifayah untuk dia. Dia dah laksanakan tuntutan untuk dapatkan jawatan dalam keadaan dia mampu. Kan? Sebab itu saya ingat lagi, Umar bin Khattab dia pernah lantik Abu Hurairah menjadi gubernur dekat Bahrain. Lepas tu Abu Hurairah didapati ada harta dia yang banyak sikit. Jadi Umar ni dia buat audit. Dia buat audit pada gubernur-gubernur. Dia tengok ada 10,000 dirham ke tak silap. Umar terus panggil Abu Hurairah untuk siasat. Buat audit lah. Kan? Umar kata, mana kau dapat duit ni? Wahai musuh Allah dan musuh kitabnya. Abu Hurairah jawab, kata, ana lastu adu Allah wala kitabih. Dia kata, aku bukan musuh Allah dan bukan musuh kitabnya. Bal ana aduun li aduwihima. Bahkan kata Abu Hurairah, aku ni musuh kepada musuh mereka yang memusuhi Allah dan kitabnya. Umar tanya, mana kau dapat duit banyak-banyak ni? Abu Hurairah kata, aku dapat ni sebab kuda-kuda aku yang telah membiak. Jadi jual lah kan. Dia jual lah kuda-kuda dan biak. Lepas tu dia kata, pendapatan daripada hamba aku, hamba-hamba yang bekerja. So bila dia orang kerja, dapatlah duit tu kat aku. Kan? Jadi, dan juga dia kata atiyah tataba'at. Dan juga pemberian-pemberian yang orang bagi sebelum daripada aku jadi gubernur pun. Lepas aku jadi gubernur, mereka meneruskan bagi. Kan? Jadi Umar audit dia punya pendapatan. Last sekali, pegawai-pegawai yang buat audit ni mendapati harta Abu Hurairah ni seperti mana yang dia sebut lah. Maksudnya memang dia ada pemberian. Memang dia tak juri lah. Dia tak mencuri. Jadi lepas pada tu, Umar nak lantik Abu Hurairah lagi sekali. Abu Hurairah menolak. Kenapa Sebab Abu yang Hurairah first tu dia dah pecat dah. Ya, sebab yang pertama tu dia dah pecat dah kan. Sebab dia nak buat audit. Jadi dia nak lantik lagi sekali, Abu Hurairah tak mau. Umar kata apa? Ini satu perkataan Umar yang menarik. Dia kata, kau tak nak jawatan, sedangkan jawatan seperti ini pernah diminta oleh orang yang lebih baik daripada kamu.
Iaitulah Nabi Allah Yusuf. Nampak Mhm. tak? Maksudnya, join dalam politik, orang yang lebih awal daripada kita pernah join, Nabi Allah Yusuf. Bahkan Nabi Allah Daud merupakan pemerintah juga. Kan? Mhm. Jadi, Nabi Allah Sulaiman umpamanya pemerintah juga. Jadi, dia kata Nabi Allah Yusuf pernah terlibat dalam politik. Dia lebih baik daripada kamu. Abu Hurairah kata, yang tu Nabi, anak Nabi. Dia kata, aku cuma anak Umaymah. Kan? Jadi, Okey. Abu Hurairah lepas pada tu, dia tak terlibat dengan politik. Dan dia tak menyalahkan Umar yang terlibat dalam politik. Dia tak kata Mhm. politik ini kotor. Tapi Abu Hurairah ni berkemungkinan dia tak mau join politik kerana dia mendapat, orang kata apa? Dia mendapat kenikmatan dari sudut mengajarkan ilmu hadis, membacakan hadis kepada rakyat. Jadi kecenderungan kita berbeza-beza. Kalau orang tanya saya kan, nak Mhm. masuk politik tak? Kan? Ini Sulaiman pun tahulah. Sebelum daripada PRU memang saya ditawarkan dengan untuk bertanding jawatan politik. Tapi saya tak mahu. Hmm. Macam-macam lah orang datang kat saya untuk bagi tahu ini saya bocor rahsia pula. Tapi tak apalah, nanti orang kata saya syok sendiri pula. Tapi saya sebut benda yang betul ni, Sulaiman pun tahu saya tak menipu. Ya, betul. Saya Mhm. diberikan tawaran tapi saya menolak. Kenapa saya menolak? Kerana saya tak rasa politik Mhm. sebagai ruang yang saya boleh berperanan dengan betul, ataupun saya tak pandai pun dalam dalam orang kata apa, saya tak pandai dalam sepak terjang politik. Saya cuma fokus kepada isu-isu yang berkaitan dengan prinsip, dalil dan sebagainya. Saya adalah sikit pengetahuan Mhm. untuk memberikan cadangan, untuk memberikan sedikit teguran. Tapi untuk menjadi ahli politik, saya rasa saya bukan orangnya. Tapi ada orang-orang yang mampu. Silakan, jalan. Sama jugalah macam imam-imam ni. Sebahagian daripada mereka mungkin rasa kenikmatan hidup mereka bukan pada politik, tetapi kenikmatan hidup mereka adalah pada mengajar, pada Mhm. terlibat dengan isu-isu ilmiah. Mereka ada anak murid mereka, mereka ada masjid mereka. Maka mereka merasakan kalau aku masuk politik ni, aku terpaksa mengorbankan dunia akademik. Kita dapat tengok kan sebahagian daripada sahabat kita yang sebelum menjadi ahli politik, kuliah, usrah, aktif Mhm. menulis dan sebagainya, tapi bila masuk aja dalam politik, dia jadi sibuk dengan isu-isu politik. Dan ini adalah lumrah, terutama Mhm. kita hidup di zaman yang terkemudian ya. Dan sebahagian daripada mereka dah terbukti pun. Saya bagi contoh Syarik bin Mhm. Abdullah An-Nakhai, seorang perawi hadis, seorang tokoh ilmuwan yang besar. Tapi bila dia dilantik memegang jawatan politik, memegang jawatan hakim pada ketika itu, tiba-tiba dia sibuk dengan urusan pentadbiran, sibuk dengan urusan-urusan pengurusan, sehingga dia telah menjadi orang yang lemah di dalam periwayatan hadis sebab dia tak begitu menumpukan isu hadis. Jadi mungkin ulama-ulama zaman dulu ni, sebahagian daripada mereka tak mau terlibat dengan politik. Yang pertama dengan sikap warak mereka lah, mereka tak mau. Kerana di sana terlalu banyak ancaman-ancaman Nabi SAW untuk orang yang tidak berlaku adil dalam politik, itu satu. Yang kedua, berkemungkinan kerana mereka sendiri tak bersedia untuk mengorbankan orang kata apa, kedudukan akademik, ataupun kita kata sumbangan-sumbangan akademik mereka untuk dengan mereka terlibat dalam pentadbiran. Kerana mereka ada anak murid yang ramai, mereka ada masjid mereka untuk mereka mengajar, mereka ada penulisan-penulisan yang bagus untuk mereka sebarkan kepada umat. Mungkin mereka rasa bidang ini adalah lebih sesuai untuk mereka. Tetapi itu tidak menghalang mereka untuk memberi teguran kepada pemimpin, untuk memberi teguran kepada pemerintah. Ibn Taymiyah, Imam Nawawi, semua mereka ini walaupun tidak terlibat dengan politik secara langsung, tetapi mereka memberikan teguran, mereka memberikan fatwa, mereka memberikan pandangan kepada orang-orang politik yang apabila mereka merasakan orang-orang politik telah melakukan perkara yang tak betul. Dan mereka juga menulis tentang isu-isu politik. Mereka menulis tentang hukum hakam politik, menunjukkan kepada kita bahawasanya para ulama ada dua kumpulan. Satu kumpulan memang terlibat dengan politik, satu kumpulan tidak terlibat. Tetapi tak bermakna Mhm. orang yang terlibat dengan politik betul semua, tak bermakna orang yang tak terlibat dengan politik betul semua. Saling mereka kedua-dua puak ni saling memerlukan, kedua-dua puak ini saling perlu untuk lengkap melengkapi. Kerana kalau kita duduk dalam politik ya Sulaiman, ni saya nak bagi tahulah. Mhm. Manusia ni kalau benda tu terlalu dekat dengan dia, dia tak boleh nampak. Kita ambil satu benda kita nak baca tapi kita letak betul dekat dekat mata kita, mana kita nak nampak? Kita kena jauhkan sikit pun nampak. Kan bila kita dah duduk dalam politik, mungkin kita tak nampak kesilapan kita sebab kita terlalu dekat dengan dia. Jadi mungkin orang yang di luar akan nampak sebab dia duduk jauh sikit.
Kan? Duduk jauh sikit dengan jarak yang sesuai untuk dia melihat dengan jelas. Begitu juga orang politik mungkin dapat menjelaskan kepada orang akademik benda ni mungkin perlu masa dan sebagainya. Jadi dua-dua ni orang kata apa, saling memerlukan, saling lengkap melengkapi, bukan mereka ini perlu bermusuh ataupun bukan mereka ini perlu untuk condemn each other, tetapi untuk memberikan teguran, memberikan nasihat. Wallahu a'lam. Baik, Doktor, kalau kita faham bahawa ada pihak ataupun ada sebahagian ulama yang terlibat dalam politik, ada yang tidak terlibat, yang mengambil sikap untuk mengasingkan diri mereka daripada politik. Adakah itu memberikan satu signal ataupun mesej bahawa mengasingkan diri dengan pentadbiran politik itu adalah satu contoh sekularisme yang dibawa oleh mereka? Ini bukan saya punya pandangan, tapi ini saya cuba quote daripada bacaan saya yang mengatakan bahawa ini adalah satu contoh sekularisme yang dilakukan untuk mengasingkan agama dan pentadbiran politik. Komen, Doktor. Okey. Sekularisme ni apabila golongan barat, dia muncul apabila golongan barat yang rasa terbeban dan terkongkong dengan pentadbiran gereja yang sangat menekan pada ketika itu, menindas rakyat, maka mereka buat reaction lah. Kan, mereka react, mereka meletakkan gereja itu hanya peranan dia dalam gereja, jangan campur urusan politik. Ya. Tapi Islam ni dia tak macam tu, dia tak mengongkong. Islam apabila kita baca Quran menyebutkan tentang pemerintahan, menyebutkan tentang pemerintahan Nabi Allah Sulaiman, menyebutkan tentang peranan Nabi Allah Yusuf dalam pentadbiran. Maka saya katakan begini, saya sebut dah tadi, ulama-ulama Islam yang tidak mahu terlibat dalam politik bukan mereka ingin mengatakan politik suku, agama suku. Bukan mengatakan politik dan agama itu bercerai penuh. Tak mungkin, kerana ada hukum hakam agama yang tak dapat dilaksanakan melainkan dengan politik. Dan tugas politik itu pun dia ada pertimbangan dosa dan pahala. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah mata yawma yamut wa huwa sekejap saya lupa. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan mata yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah atau kama qala, ya, atau illa lam yajid raihatal jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia tanggungjawab untuk menjaga rakyat. Ya. Dia patutnya jaga rakyat. Ya. Yamut mata yauma yamut. Dia mati waktu hari dia mati, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dan dia menipu rakyat dia. Dia orang kata apa, khianat kepada rakyat dia. Illa haramallahu alaihi al-jannah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan haramkan ke atasnya syurga. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tak mungkin kita kata politik Islam itu bersifat sekular, kerana dalam Islam itu setiap daripada tindakan pemimpin ada perhitungan dosa dan pahala. Maksudnya agama tu masuk dalam bab politik. Kan? Agama tu masuk dalam tindakan-tindakan pemimpin. Bahkan dibuat satu kaedah pun, tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah, kan. Tindakan pemimpin kepada rakyat mestilah bergantung, mestilah tertumpu kepada maslahah. Sehingga kan Ibn Khaldun sendiri menyebutkan, di dalam kitab dia, dia kata apa? Dia kata, Ibn Khaldun kata, pemerintahan dia kata apa? Khilafah an sahibi syara' fi hirasati din wa siyasati dunya bihi. Dia merupakan khilafah, merupakan pemerintahan yang mengambil panduan daripada sahibi syara', daripada Al-Quran dan Sunnah, daripada Allah dan Rasul. Fi hirasati din, tugas pemerintah adalah untuk menjaga agama, wa siyasati dunya bihi, dan menguruskan dunia dengan agama. Maka bila orang tanya kita tentang politik, adakah politik tidak ada pertimbangan agama? Mustahil. Dalam Islam mustahil. Kerana setiap daripada tindakan pemerintah ada untung, kita kata untung nasib, dosa dan pahala. Tak mungkin untuk menjadi sekularisme. Tak mungkin untuk menjadi sekularisme. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ulama-ulama yang tak mau join politik, bukan mereka mengatakan politik itu telah terpisah daripada Islam. Tetapi saya sebut tadi, mereka tak mau terlibat dengan politik kerana sifat warak mereka. Warak mereka itu menyebabkan mereka kata,
politik ni kalau saya masuk saya mungkin tak buat yang terbaik, maka saya takut Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab saya umpamanya, kan? Begitu juga sebahagian daripada mereka yang mendapati bahawasanya mereka nak menumpukan isu agama, nak menumpukan isu akademik. Mereka tak sanggup untuk orang kata apa, mengorbankan kedudukan ataupun keilmuan mereka dengan mereka sibuk dalam politik. Jadi, kalau tanya saya, adakah ini menunjukkan sekularisme? Tidak. Ini bukan menunjukkan sekularisme. Sebaliknya, ini menunjukkan bahawasanya sebahagian daripada kita memang perlu untuk join politik apabila ada kemampuan. Sebahagian daripada kita perlu untuk berada dalam bidang ilmu supaya kita semua dapat lengkap melengkapi. Bukan sekularisme lah. Wallah. Okey. Baik, berkenaan tentang itulah soalan daripada Syazan Suko tadi tu yang berkenaan tentang Imam Ahmad tu, sebenarnya dia nampak emosi tu kerana apa doktor? Kerana ada komen yang mengatakan bahawa suruh doktor terjun politik. Oh, jadi, okey. jadi sebab tu dia kata kalau bukannya semua orang nak kena terjun politik. Jadi Imam Ahmad pun dia tak terjun politik tapi dia mengkritik pentadbiran politik pada ketika itu dan akhirnya dia dipenjara. So Dia itu kadang-kadang man, mm, kadang-kadang orang yang suruh politik kan, orang yang suruh kita join politik ni dia pun tak join politik, dia tahu suruh aja. Dia nak kritik kita, dia patutnya saya pun boleh sebut orang yang kritik saya kan, suruh masuk dalam bidang politik lah, suruh masuk dalam bidang politik. Kau masuklah politik, sembang je lebih. Sembanglah FB je. Pertama saya nak sebut pemimpin yang diorang puja tu pun kita lantik jadi ahli parlimen. Sebahagian daripada ahli parlimen ni bising dalam Facebook juga, dalam parlimen dia diam jadi pasu bunga. Tu satu. Yang keduanya rugi kita bayar allowance kat dia banyak-banyak tapi dia bising kat Facebook je, dia tak bising kat parlimen. Itu satu lah. itu pun sebab Saya ada tak kata orang kat tulis semua. lah untuk dia. Ya, saya tak kata semua tapi sebahagiannya ada lah. Tapi maksudnya kadang-kadang jadi ahli parlimen pun bising kat Facebook juga lah. Itu pertama. Yang keduanya, awak yang nak kata kat saya lah. Awak nak kata kat saya, awak nak jadi ahli, awak nak kritik ahli politik, you masuk politik lah. Kan? Barulah kita tahu. Kita tak perlu. Tak perlu pun. Kenapa? Awak nak tegur saya. Saya ahli akademik, kerja kat universiti. Awak nak tegur saya, awak jadi ahli akademik dulu lah. Jangan sembang kat luar je. Masuk pagar universiti, kita tengok. Buat research. Buat jurnal. Tak bolehlah macam tu. Lama-lama, dunia Islam ni tak boleh bagi nasihat lah. Nak bagi nasihat kena masuk dalam bidang tu. Kita nak tegur umpamanya orang kafir. Nak kena jadi kafir dulu ke? Nak tegur orang Syiah, nak kena jadi Syiah dulu ke? Jadi, ini alasan-alasan macam ni saya rasa alasan yang sudah lapuk, alasan orang-orang yang menunggang agama. Ini kata-kata menunggang agama ni untuk menutup mulut rakyat. Kita bayar cukai. Kita ada hak untuk menegur ahli politik kita. Ya, kita ada hak untuk menegur ahli politik kita. Bahkan saya telah buat satu benda yang bagi saya lah kan. Orang kata apa? Yang kadang-kadang membahayakan diri saya sebab saya tegur orang ni, saya bagi pandangan pada orang ni, saya tak kira pati. Orang kata loose cannon lah kan. Mana pun kita boleh persoalkan, mana pun kita boleh tegur sampai kita kan mungkin kita tak ada kawan kan. Tapi itulah tanggungjawab yang saya rasa saya kena buat. Orang lain tak mungkin tak suka kan, dia kata tak ada pendirian, tapi pendirian saya adalah yang mana yang baik kita sokong tu pendirian kita. Yang baik kita sokong, yang mana yang tak betul kita tegur. Yang mana tak yang kita tak faham kita kena persoal lah. Itulah tugas. Orang kata apa? Kita sebagai seorang Muslim memberikan kefahaman pada rakyat bahawasanya berpolitik itu tak semestinya ada parti. Politik tak perlu ada parti pun. Tak semestinya. Tapi kita ambil tahu isu politik. Kita sebagai rakyat kita kena ambil tahu, kita bayar cukai. Kita sebahagian daripada ahli negara ni, kita rakyat yang sayangkan negara. Jadi kita kena buat tindakan kita lah. Setiap orang berada di tempat yang berbeza, bercakap dengan ruang lingkup yang berbeza, melihat daripada perspektif yang berbeza. Wallahualam. Setuju. Sebab tu juga kita pada hari ni kita jemput Dr. Rozaimi sebab kita nak dengar pandangan yang lebih telus, yang lebih neutral. Sebab kita kalau kita panggil yang memang kita tahu menyokong kita akan dengar benda-benda yang menyedapkan halu telinga kita lah. Tapi untuk kita memanggil satu orang yang dia tidak dilihat memihak pada mana-mana dan untuk kita mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan pencerahan, kerana itu bual bicara ataupun bicara tanah air ini kita adakan untuk platform seperti ini. Jadi doktor, untuk soalan seterusnya, apa pandangan doktor terhadap pemimpin politik yang bersumpah dengan nama Tuhan, mereka sumpah dengan nama Tuhan tetapi akhirnya masih melakukan korupsi, jenayah korupsi, jenayah rasuah,
walaupun yalah ada yang dalil hanya di hujung lidah dia, ada yang mengangkat sumpah dengan menyebut nama Tuhan. Tapi kenapa benda ni masih berlaku, Doktor? Okey. Itulah yang kita kata Nabi SAW takut tu. Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum an tuftahu alaikumud dunya kama futihat alal ladzina min qablikum. Uh, Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata, perkara yang paling aku takut sekali, ya, ialah apabila dibuka kepada kamu dunia, ya, seperti mana dunia itu telah dibuka bagi orang-orang yang sebelum kamu, maka kamu akan berlumba untuk mengejar dunia seperti mana orang sebelum kamu untuk berlumba untuk mengejar dunia tersebut. Jadi ahli politik ni betul lah masa dapat orang kata apa, jawatan, mula-mula nak angkat sumpah tu, sumpah dengan nama Tuhan, nak amanah kan, bersumpah dengan nama Tuhan untuk tak nak buat korupsi, tapi akhirnya dengan orang kata apa, dengan godaan, dengan kuasa yang ada, maka mereka akhirnya terjebak. Jadi sebab tu kalau tanya pada pendapat saya, macam mana cara kita nak orang kata apa, mengawal diri, ya, nak mengawal diri, saya berikan cadangan, kena ada penasihat yang baik, kena ada rakan-rakan yang soleh yang boleh memberikan teguran, yang boleh memberikan panduan. Kalau Umar bin Abdul Aziz, dia ada Rajab bin Haywah yang sentiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada dia. Ya, Nabi SAW juga mempunyai sahabat yang baik, sahabat yang orang kata apa, sahabat yang memberikan peranan yang baik kepada Nabi SAW, memberikan panduan. Walaupun Nabi itu menerima wahyu, tapi dalam beberapa ijtihad, umpamanya dalam peristiwa Asra Badrin, peristiwa tawanan peperangan Badar, Nabi SAW meminta pandangan para sahabat. Hubab bin Munzir memberikan nasihat kepada Nabi SAW dalam pemilihan tempat untuk berperang, untuk berkubu di perang Badar. Jadi semua ini menunjukkan kepada kita bahawasanya manusia ini ada kalanya memerlukan sedikit nasihat daripada orang yang baik. Tapi kalau orang tu jenis tak baik, kita kena kurangkanlah berkawan dengan dia. Dan orang-orang yang saleh, yang ada kemampuan, bukan saleh ajalah, yang ada kemampuan, yang kuat, al-qawiyul amin, orang yang kuat dan orang yang amanah, perlu untuk join politik, perlu untuk masuk dalam politik, supaya politik ini dapat dibersihkan daripada manusia-manusia yang korup. Tapi saya nampak dengan orang kata apa, pertukaran kerajaan pada pilihan raya yang lepas, memberikan rakyat satu signal yang perlu untuk bertindak segera, iaitu mereka semua perlu untuk berperanan dalam politik. Bahkan bagi saya melihat sekarang ni kerajaan kita telah mendengar banyak daripada rintihan rakyat, kerana mereka sendiri, mungkin orang politik sendiri dah mula ada rasa takut sikit dengan rakyat, sebab rakyat kadang tak bercakap, tiba-tiba dalam bab undi kalah terus kan. Jadi ini merupakan salah satu daripada petanda yang bagi saya bagus, kerana rakyat sudah mengambil tahu tentang isu politik, rakyat sudah mengambil peduli tentang pimpinan mereka. Pemimpin politik dah tak boleh buat sewenang-wenangnya seperti dulu. Kerana rakyat melihat tindakan mereka, dengan adanya social media, menjadikan pemimpin politik terpaksa menjaga tindakan mereka daripada masa ke semasa. Kan dulu mungkin media itu terhad, dulu mungkin ada sekatan pada media, tapi sekarang dah tak ada. Media sosial terbuka, semua orang boleh cakap. Nampak pemimpin buat benda tak elok, tangkap gambar, letak kat Facebook, letak dekat Instagram, letak dekat Twitter. Jadi rakyat akan menilai. Jadi ini merupakan satu wake up call bagi orang-orang politik yang memerlukan mereka untuk melaksanakan janji mereka, untuk melaksanakan sumpah yang mereka telah lakukan. Anda kita kena ingat, politik dalam agama ini, politik dalam negara, dalam Islam ini, bukan hanya kita nak berada dalam dunia, kita bukan orang kata apa, hidup semata-mata dalam dunia, tetapi dia ada pertimbangan dosa dan pahala. Pertimbangan dosa dan pahala ini pastikan berada dalam pemerintahan kita. Buat apa pun kita kena fikir, benda ni dosa ke pahala? Benda ni dosa ke pahala? Kalau kita boleh buat macam tu, insya-Allah kita akan melahirkan ahli politik yang baik, kita akan melahirkan ahli politik yang berintegriti. Kan? Tak kiralah daripada parti mana pun dia datang. Selagi mana dia Muslim yang baik, dia Muslim yang saleh, kita sokong. Kerana dia adalah orang yang baik, orang yang saleh. Kan? Kadang-kadang politik ini menjadikan kita, orang kata apa, jadi macam sobiah pula kan. Sebab dia bukan tim kita, kita kena bantah walaupun idea tu idea yang baik. Kita kena ubah benda ni.
kita kena ubah benda ni. Benda yang baik datang daripada siapa saja kita kena sokong lah. Benda baik. Kan? Tapi kalau benda tu tak baik, datang pada tim kita sendiri, kita kena bagi tahu lah, saya tak setuju benda ni. Tapi malangnya, kita terikat dengan parti. Ini yang saya kata ni. Bila kita terikat dengan parti sehingga kita membenarkan apa saja tindakan ahli parti kita walaupun ia bercanggah dengan tuntutan agama, kira kita dah melakukan asabiah lah. Asabiah tentulah dianya, bukan asabiah sokong bangsa tak. Asabiah ni maksudnya kita bela yang batil sebab dia puak kita. Kita bantah benda yang betul kerana ia bukan datang daripada puak kita. Itu yang ketiganya, kadang-kadang orang-orang yang suka kepada agama, saya nak berikan sedikit orang kata apa? Saya nak berikan sedikit orang kata apa, peringatan untuk diri saya dan juga kita semua. Kadang-kadang orang politik yang ada kecenderungan agama ni, ustaz-ustaz dan sebagainya, kita kena tahu betul, kadang-kadang niat kita baik, matlamat kita nak menegakkan agama, betul. Tapi kadang-kadang kita kena ada satu kepercayaan agama mengatakan kadang-kadang benda yang baik datang bukan daripada puak kita. Maksudnya, walaupun kita kata kita ustaz, walaupun kita kata kita alim ulama, walaupun kita kata kita ilmuwan agama, kita mempunyai idea yang bagus dalam agama, tapi kadang-kadang idea yang baik itu bukan datang daripada kita dan kita kena terima benda ni baik dan kita kena sokong walaupun bukan kita yang cadang, walaupun bukan kita yang rancang. Sebab kadang-kadang orang politik ni betul lah, kita kata dia nak nama kan, dia nak dia yang garap idea tu. Tapi kalau bila mana idea tu bukan datang daripada puak dia, dia lawan lah kan. Tapi bila idea tu datang daripada puak dia, tak bagus macam mana pun dia sokong. Ini tak mau. Kita nak ahli politik meletakkan agama nombor satu, negara nombor dua. Yang mana yang sesuai dengan kepentingan agama, sesuai dengan kepentingan negara, sokong walaupun datang daripada orang selain daripada orang kita. Datang selain daripada parti kita. Kena ingat satu hadis Nabi kata apa? Dalam hadis Bukhari Nabi kata, innallaha la yu'ayyidu hadzal din la yu'ayyid din birajulil fajir. Kadang-kadang Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah kadang-kadang akan menguatkan agama ni walaupun dengan lelaki yang jahat. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang yang bukan ulama pun boleh memberikan sumbangan pada agama ni, boleh menguatkan agama ni. Gitulah lebih kurang. Okey. Doktor, kita untuk makluman doktor, kita dah bersiaran secara langsung dah 1 jam 5 minit. Jadi kalau boleh kita nak minta sikit lagi masa doktor. Walaupun dekat poster tu kita letak 9.30 sampai 10.30, tapi disebabkan banyak juga soalan-soalan yang kita terima yang mungkin untuk kita utarakan kepada doktor, sebab kita tahu masa doktor tu mas dan kita nak cubalah ambil peluang ni supaya kita boleh manfaatkan dengan sebaiknya. Baik, ada soalan berikutnya daripada sahabat kita iaitu Syahrul Saufi. Ustaz, ramai yang sudah terbiasa dengan kenyataan pemimpin mesti sedia menerima teguran dan kritikan, sehingga ada yang berasa sebagai pengikut dia mesti kritik pemimpin dan pemimpin wajib terima, seolah-olah pengikut itu 100% betul. Untuk lebih adil, apa perlu tanggungjawab dan kewajipan pengikut dan hubung kait konsep kepimpinan dan kepengikutan menurut Islam? Komen doktor. Baik, ini pun bagus juga kan. Kita kata kita asyik fokus pada pemimpin je, kita tak fokus pada pengikut pula kan. Betul. Tapi begini, tapi begini, bila kita tengok dalam Islam ada benda-benda yang saya sebut tadi, kita kena kembali pada asas balik, iaitu sawabit dan mutaghayyirat, iaitu benda yang sabit, yang tidak berubah, isu akidah, isu prinsip umum, yang ini tak berubah, isu ibadah, yang usul ibadah tak berubah. Tapi ada benda yang kita panggil sebagai mutaghayyirat, benda yang ijtihadi. Yang tu yang saya sebut dulu tu. Yang tu yang saya sebut. Ijtihadi ni apa dia? Ijtihadi ni benda, tindakan polisi dan sebagainya yang tak ada kaitan dengan akidah dan usul ibadah, dia terdedah dengan ijtihad. Walaupun dulu, kalau tak silap, IQ siap buat, orang kata apa, siap buat forum lagi kalau tak silap, kita bincang adakah politik itu fiqh atau akidah. Kan? Sebab bila saya kata politik itu adalah fiqh, isu fiqh, ramai daripada kalangan manusia-manusia yang cenderung kepada agama, yang menyokong parti-parti agama ni, tak setuju. Dia kata politik ni akidah. Tapi sekarang ni nampaknya macam mereka pun bersetuju, sebab mereka kata kita kena tengok maslahah dan mafsadah, kita kena tengok yang mana yang aula, yang aulawiyat. Ini semua pertimbangan fiqh. Kalau benda tu akidah, dia tak berubah.
Akidah mana Mhm. kita ada ubah? Akidah Allah Ta'ala itu Esa dan satu, mana pernah ubah? Mana-mana keadaan pun kita kena kata Allah Ta'ala itu satu, Allah Ta'ala itu Esa. Dia tak berubah. Kan usul ibadah mana pernah ubah? Macam tu ya. Solat 5 waktu lah. Bila dia orang ubah pendekatan, kan? Ubah pendekatan, ubah pendirian. Dulu tak mau bersama dengan satu parti yang kononnya menyokong bangsa, sekarang boleh pula atas nama orang kata apa, penyatuan dan sebagainya. Bagi Mhm. saya ini merupakan salah satu daripada petanda yang jelas. Dalil yang jelas menunjukkan bahawasanya politik itu adalah kebanyakannya adalah ijtihad. Tindakan-tindakan kita, strategi kita adalah ijtihad. Jadi bila ijtihad dia terdedah kepada salah dan betul. Ijtihad terdedah kepada kritikan. Ijtihad akan menerima pelbagai reaksi. Jadi kita sebagai pengikut, kita kena tahu, bila kita mengkritik ijtihad pemerintah, maksudnya pemerintah juga boleh jadi betul, boleh jadi salah, kita pun boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi Mhm. Al-Imam Syafi'i juga pernah menyebutkan satu perkataan yang sangat masyhur. Ra'yi sawab yahtamil khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamil sawab. Pandangan aku pada aku betul, tapi boleh jadi Mhm. salah. Pandangan orang lain pada aku salah, boleh jadi betul. Jadi kita sebagai pengikut, kita boleh suarakan pandangan. Tetapi adakah pandangan kita confirm betul? Kita kena tengoklah selepas kita suarakan. Mungkin kita tersilap. Mungkin ada pertimbangan kita tak betul. Kan? Mungkin ada benda yang kita sebelum ni kita nampak macam pandangan kita okey, tapi setelah kita suarakan ramai pula orang komen, komen-komen tu nampak macam tak kena. Saya pernah bagi contoh satu. Saya pernah kritik um, sahabat kita, apa, bukanlah kritik, saya pernah tegur lah Menteri Pelajaran yang dulu kan, Dr. Mazli. Saya pernah sebut, Mhm. saya kata dekat dia punya pegawai, saya kata semasa jerebu, Mhm. masa jerebu sebelum ni, kan dia ada bagi cuti pada pelajar sekolah kan sebab bahaya. So tapi Okay. guru kena bekerja daripada rumah. Saya bagi tahulah pada pegawai dia, kawan saya lah. Saya kata, siapa tak bagi cuti ke cikgu? Saya kritik lah kan. Dia Mhm. kata, dia bagi tahu kat saya, dia kata, bagi cuti kat cikgu bukan kuasa menteri, dia bukan kuasa menteri pelajaran, dia kata. Ini kuasa JPA. Kalau JPA nak bagi cuti, boleh bagi cuti. Oh, saya kata okey lah, saya silap lah tu. Kita silap faham. Jadi ada benda yang kadang-kadang kita Hmm. kritik, kita rasa kita betul, tapi setelah kita diberikan nasihat, diberikan maklumat, baru kita tahu, tak boleh kak kan. Jadi ada benda yang kita tak tahu, ada benda yang contoh isu-isu pentadbiran yang kita tak tahu. Jadi sebagai pengikut, sebagai rakyat, kita boleh bersuara. Tapi Mhm. adakah suara kita confirm betul? Mungkin, mungkin tak betul. Tapi yang kita mahu adalah setiap daripada suara kita itu diberikan orang kata apa, diberikan perhatian. Kalau tak betul, bagi tahu tak betul kat mana. Janganlah bila kita bagi nasihat, kita bagi pandangan, you masuk politik lah, cakap banyak. Jangan macam tu. Kan? Jangan macam tu. Saya nampak macam orang politik kena berjiwa besar. Kerana awak telah diberikan pelbagai kemudahan, pelbagai allowance. Jadi kerja awak memang untuk menerima, selain daripada memikirkan, menerimalah aduan-aduan rakyat, menerima teguran-teguran. Kalau teguran itu betul, terima. Kalau teguran itu tak betul, sila berikan penjelasan di mana tak betulnya. Berikan orang kata apa, panduan kepada rakyat, apa yang tak betul, apa yang kenapa buat macam tu dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni perlu ada supaya kita dapat check and balance. Bukan semestinya rakyat betul semua, bukan semestinya pemerintah betul semua. Kita manusia yang terdedah kepada salah dan silap. Baik. Okey, ada satu lagi saya nak ambil soalan daripada netizen, iaitu daripada Komal Yusof. Dia bagi dua soalan. Kita ambil soalan yang pertama je lah. Salam Prof, macam mana nak memastikan ahli politik yang ada di Malaysia ini, especially pemimpin muda, tidak menjadikan agama sebagai alat, sebaliknya tidak menjadikan agama sebagai alat, sebaliknya menjadikan agama sebagai panduan untuk maju dalam politik. Macam mana Doktor? Silakan. Okey. Saya sebut tadi, Hmm. mana-mana pemimpin politik perlu ada penasihat yang baik. Penasihat yang baik inilah yang akan berperanan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam dunia moden pun, mana-mana ahli politik ni dia ada think tank dia. Think tank ni maksudnya orang yang tolong fikir untuk dia kan, orang yang nilai setiap daripada apa yang dia nak buat, setiap daripada tindakan dia. Jadi kalau benda ni perlu diteruskan, tetapi pastikan penasihat dia adalah penasihat yang baik. Penasihat yang memberikan nasihat kepada dia bukan di atas dasar untuk keuntungan peribadi dia, sebaliknya untuk orang kata apa, keuntungan yang akan memberikan keuntungan agama. Kita memerlukan seorang pemimpin yang berani mempertaruhkan
kedudukan dan jawatan dia untuk menegakkan agama. Kita tak mahu pemimpin yang setiap masa memikirkan tentang kedudukan dia. Itu yang perlu ada pada kualiti bagi seorang pemimpin, yang mana mereka sanggup mempertaruhkan kedudukan mereka hanya semata-mata kerana nak menjadikan agama itu tegak berdiri. Itulah kualiti pemimpin muda yang perlu ada. Bukan pemimpin yang memikirkan kepentingan diri dan mempergunakan agama semata-mata untuk menjadikan diri mereka relevan setiap masa. Jadi, kalau tanya kepada saya macam mana, rakyat kena jadi hakim kepada pemimpin politik, rakyat kena tegur pemimpin politik, rakyat kena jadi, orang kata apa, kena buat kerja check and balance, dan pemimpin tu sendiri kena ada penasihat yang baik. Kena ada seorang, setiap pemimpin politik kena ada seorang lah ustaz yang akan beri nasihat pada dia, ustaz yang ikhlas lah, bukan ustaz yang sokong apa saja yang pemimpin politik nak buat. Sebab kalau kita tengok Makmun pun dia ada Ahmad bin Abi Duat. Walaupun Ahmad bin Abi Duat tu orang kata apa, ahli bid'ah lah, jahat lah kan, tapi apa yang Makmun buat, apa yang pemerintah Bani Umayyah buat pada ketika itu sebenarnya disokong oleh ahli agama, tapi ahli agama yang tak ikhlas lah. Besarnya pengaruh ahli agama ni sehingga kan tokoh besar seperti Imam Ahmad pun diseksa. Dan pemimpin-pemimpin yang tidak ada ilmu agama ni, mereka tidak mungkin akan berani untuk mengambil tindakan kepada mana-mana ilmuwan agama yang ada pengaruh, melainkan di belakang dia ada orang-orang agama yang akan memberikan nasihat. Jadi pemimpin muda, saya nak berikan cadangan, carilah orang-orang yang ada kemampuan dalam agama, yang ikhlas, yang berani memberikan teguran yang berbeza, memberikan cadangan yang berbeza, untuk menjadikan awak sebagai pemimpin yang sentiasa memikirkan tentang untung nasib agama, untung nasib negara, untung nasib rakyat berbanding kedudukan diri awak sendiri. Wallahu a'lam. Okey. Kita dah siaran langsung secara live 1 jam 15 minit, Doktor. Jadi untuk kesimpulan terakhir ataupun sebagai penutupnya, dan Doktor pun dah sebut berkenaan tentang pemimpin muda, soalan sebelum ni tadi pun tentang isu pemimpin muda. Jadi saya nak lebih spesifik, dan ini pun adalah anjuran daripada pejuang muda. So soalan yang spesifik, apa pandangan Doktor ataupun apa nasihat dan juga harapan Doktor kepada orang muda yang ingin terjun dalam bidang politik? Silakan. Harapan saya lah, ahli-ahli politik yang muda, Sulaiman, saya ada kawan-kawan yang muda, Abu Hafiz, saya ada daripada parti yang lain, umpamanya Syahid Sulaiman, ini semua sahabat-sahabat saya. Syahid Sulaiman dalam PAS, Sulaiman dan juga Abu Hafiz dalam Pejuang, dalam UMNO pun Dr. Fathul Bari antara sahabat saya. Jadi mereka-mereka ini, antum semua berada dalam bidang politik, pastikan bila berada dalam bidang politik, letakkan kebenaran itu di depan menjadi satu matlamat kalian. Kalau kita boleh bekerjasama dalam isu-isu yang berkaitan dengan prinsip, kita bekerjasama. Jangan jadikan perbezaan kita melemahkan. Sebaliknya, jadikan perbezaan kita untuk mencari solusi yang terbaik di kalangan kita untuk mendapat manfaat. Yang mendapat manfaat adalah rakyat dan umat. Dan itu yang pertama. Yang kita mana kita berbeza, bukan kita bermusuh selama-lamanya, kita berbeza dari sudut pendekatan, kita berbeza dari sudut ijtihad, tetapi kita memegang dasar yang sama, iaitu kita nak meninggikan perintah Allah dan Rasul, kita nak meninggikan prinsip Islam dalam berpolitik. Kebenaran adalah yang pertama. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bila kita berada dalam bidang politik, kepentingan kita adalah untuk menjaga kebajikan rakyat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditegur oleh rakyat Badui sampai basah janggut dia, menangis. Umar ketika mana dia menjadi ahli politik, muka dia tak pernah terlihat bersih. Mesti ada hitam di muka dia, di pipi dia, kerana celak dia yang cair disebabkan dia menangis dan muhasabah sentiasa. Jadi sebagai pemimpin politik, sebagai pimpinan politik, saya memberikan cadangan supaya dengar rintihan rakyat, dengar nasihat rakyat. Kalau nasihat itu tidak tepat, berikan maklum balas bahawasanya ini benda yang sebenarnya. Jangan kata kalau you nak, orang kata apa, kalau you cakap pandai sangat, you masuk politik lah, kan? Kita kata kalau semua orang jadi politik, siapa pula rakyat nak memerintah, kan? Jadi
Ahli politik kena bersifat berlapang dada menerima teguran. Umar sebagai ahli syurga, jaminan Nabi dia ahli syurga. Badui bagi teguran kat dia, dia menangis. Dia tak kata, kau tak payah sembang lah, kau bukan ahli syurga pun. Aku sebenarnya ahli syurga, aku nombor 2 tau, belakang Abu Bakar. Kau siapa? Dia tak kata macam tu lah. Dia adalah seorang pemimpin yang sentiasa bermuhasabah diri, sentiasa takut kepada azab Allah. Kalian berada di puncak kuasa, kalau ditakdirkan, diizinkan oleh Allah, mungkin akan menjadi satu tokoh yang besar, akan menjadi pemimpin, akan menjadi menteri. Jadi pastikan fikir tentang rakyat, fikir tentang untung nasib agama, laksanakan tanggungjawab dengan amanah. Ketahuilah, jawatan adalah amanah, jawatan adalah tanggungjawab yang kalian akan dipersoalkan nanti di akhirat. Kalau buat tak betul, Allah Subhanahu Wa Taala akan persoalkan. Jadi inilah sebahagian daripada nasihat saya, dan juga perlu ada penasihat yang baik, yang berani, yang ikhlas dalam memberikan nasihat. Bukan hanya sokong je. Sebab kadang-kadang kita ni sebagai orang kata apa, manusia ni suka dengar uh, pujian. Kan? Orang puji kita, kita suka nak dengar kan. Tapi ada masanya kita kena dengar juga daripada orang yang ikhlas, yang bagi tahu kita kat mana kita tak betul, supaya kita boleh perbetulkan. Baik, terima kasih Doktor di atas saranan dan juga nasihat yang diberikan. Jadi saya mohon maaf kepada semua rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat netizen yang masih bertanyakan soalan. Terlalu banyak soalan, jadi kita dalam masa yang terhad dan masa yang mencemburui kita, jadi tak boleh kita nak tanyakan semua soalan-soalan ni. Mungkin kita boleh buat satu lagi next session, insyaAllah, jika ada kelapangan nanti. Dan saya secara peribadinya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Rozaimi, jazakumullah khairan jazak di atas kesudian untuk bersama dengan program kita pada hari ini. Benar seperti yang Dr. Rozaimi sebutkan, bahawa kalau di pihak Dr. Rozaimi mungkin dia merasakan masih ataupun tidak ada parti lain yang nak jemput dia kerana di atas sikap lantang bersuara Dr. Rozaimi. Begitu juga dengan kami yang mungkin tidak semua orang nak sudi menjadi tetamu kami disebabkan di atas status parti kami ini, iaitu bukanlah di pihak kerajaan tapi di pihak pembangkang. Dan sebagai parti yang baru, kita juga ingin belajar dan mengambil iktibar dan nasihat daripada orang-orang yang ada kelayakan. Jadi terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Rozaimi, kepada semua yang menonton sehingga ke saat ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita akan buat satu lagi sesi yang seperti ini pada masa yang akan datang. Mungkin dengan tetamu-tetamu yang lain kita boleh hadirkan. Mudah-mudahan dia akan memberikan manfaat kepada kita semua, kerana Islam itu menyebut tentang mukmin yang baik itu adalah mukmin yang sentiasa memberikan manfaat kepada orang yang lain. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan kita ruang untuk kita memberikan kebaikan selagi mana hayat masih di kandung badan, dan juga untuk kita menjadikan amal bakti ini sebagai saham kita di hari akhirat kelak. Jadi sekadar itu dahulu. Yang baik datang daripada diri saya, yang baik datang daripada Allah, segala kelemahan datang daripada diri saya. Jadi saya tutup program kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjuang atas jemputan. Terima kasih Doktor. Okey.